Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahathir Haraki An-Nur. Hari ini kita akan sambung sesi pengajian kita untuk subjek Matematik tingkatan 4 KSSM. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus buka buku teks Matematik tingkatan 4 KSSM, muka surat 154. Bab yang ke-6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dalam bab ni ada dua subtopik utama. Yang pertama, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dan satu lagi, sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, baik. Kenapa kita belajar bab ni? Okey, tengok dekat maslahat bab tu. Pengetahuan dalam ketaksamaan linear merupakan asas kepada bidang pengaturcaraan linear. Pengaturcaraan ini sangat penting dalam bidang perniagaan, dunia korporat dan bidang-bidang lain yang memerlukan hasil optimum, iaitu keuntungan maksimum dengan kos yang minimum. Okey, baik. Kita terus masuk kepada subtopik pertama 6.1 tu. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, muka surat 156. Bagaimanakah suatu situasi boleh diwakilkan dalam bentuk ketaksamaan linear? Okey, baik. Ketaksamaan digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Okey, cuba tengok rajah 1. Menunjukkan tanda amaran ketinggian yang biasa dilihat di jalan raya atau lebuh raya. Tanda amaran ini diletakkan pada terowong. Berapakah ketinggian maksimum kenderaan yang boleh melalui terowong tersebut? Okey, itu contoh kegunaan dia. Okey, rajah 2 menunjukkan berat maksimum sebuah lori 3 tan dengan muatan dan tanpa muatan. Apakah hubungan antara berat lori tanpa muatan, berat lori dengan muatan serta berat muatan? Okey. Tengok memori saya ni. Ini yang kita pernah belajar. Sebenarnya tingkatan 3 ke bawah ni kita dah pernah belajar dulu. Okey, simbol dia tu lebih besar daripada, kurang daripada, lebih besar daripada atau sama dengan, kurang daripada atau sama dengan. Kita ingat balik simbol-simbol ni. Ketaksamaan tu. Okey, baik. Bagi situasi rajah 1, katakan tinggi keseluruhan satu kenderaan diwakilkan dengan pemboleh ubah H, maka H kurang daripada 4.75 meter ketinggian tu. Had ketinggian. Dalam situasi ini hanya satu kuantiti yang terlibat, iaitu ketinggian dalam meter. Manakala situasi 2 dan rajah 2 tu melibatkan kuantiti berat dalam kg tetapi pada dua keadaan yang berbeza. Katakan Y sama dengan berat dengan muatan BDM. X berat tanpa muatan BTM. Nilai muatan berat dengan muatan tolak berat tanpa muatan. Seperti dalam rajah 2 tu 7,500 tolak 3,410 kg dapat nilai muatan dia 4,090 kg. Maka situasi pada rajah 2 boleh dinyatakan sebagai Y kurang atau sama X tambah 4090. Iaitu X dan Y ialah dua pemboleh ubah yang mewakili dua kuantiti dengan unit yang sama. Okey. Jelas kot. Okay, konsep ketaksamaan linear. Okey. Untuk tajuk kita ni, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebab tu kita tengok ada Y, ada X. Maksudnya ada dua pemboleh ubah. Contoh 1. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Jadi dia punya penyelesaian, katakan X adalah buku rujukan dan Y itu buku latihan. Maka kita wakilkan 14X tambah 9Y kurang dan sama dengan 100. Okey. Boleh faham Okey, jadi ketaksamaan linear 14X tambah 9Y kurang atau sama dengan 100 juga boleh ditulis sebagai
Okey, 14X kurang atau sama dengan 100 tolak 9Y atau 9Y kurang atau sama dengan 100 tolak 14X. Okey, itu contoh satu. Contoh dua. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Jadi penyelesaian dia katakan K poster kecil, B poster besar. Maka 12.50K tambah 18.50B kurang atau sama dengan 150. Okey, tukar kepada nombor pecahan, dia akan dapat macam ni. Darabkan kedua-dua bahagian ketaksamaan dengan 2 untuk menghapuskan penyebut pecahan. Jadi kita nak buang penyebut 2 kat bawah tu, semua darab dengan 2. Dan dapat yang jawapan akhir dia 25K tambah 37B kurang atau sama dengan 300. Boleh cuba buat yang ni. Okey, dan ada lagi latihan praktiskan diri 6.1A untuk lebih mahir berkaitan dengan penyelesaian masalah ketaksamaan linear yang melibatkan dua pemboleh ubah. Okey, baik. Seterusnya muka surat 158. Bagaimanakah anda menentusahkan konjektur titik dalam suatu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear? Okey, cuba tengok. Okey. Kita tengok balik ingat balik tingkatan 1. Semasa di tingkatan 1, anda telah mempelajari cara untuk mewakilkan suatu ketaksamaan dalam satu pemboleh ubah dengan menggunakan garis nombor seperti pada rajah 1. Okey. Tahukah anda satu ketaksamaan juga boleh diwakilkan pada satah kaltes dengan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan tersebut pada rajah 2? Okey. Dua cara lah kat sini. Semua koordinat X pada rantau berlorek tersebut akan memenuhi ketaksamaan X lebih atau sama dengan 1. Ini contohlah kalau ketaksamaan tu X tu lebih atau sama dengan 1. Maksudnya dua cara ni sama boleh guna. Okey. Ingat balik simbol-simbol yang ketaksamaan yang belajar masa tingkatan 1 dulu. Okey, baik. Seterusnya. Rajah 3 menunjukkan jenis rantau yang terhasil pada satah kaltes apabila suatu garis lurus dilukis. Okey, yang ni dia. Kalau Y sama dengan ML tambah C, rantau atas, ni rantau bawah. Kalau Y sama dengan negatif MX tambah C, okey, rantau atas, rantau bawah. Kalau Y sama dengan H, rantau atas, rantau bawah. Kalau X sama dengan K, rantau kiri, rantau kanan. Okey, itu dia. Tengok lagi muka surat 159. Okey, baik. Kita tengok dah tadi. Semua titik yang berada pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan garis lurus. Semua titik yang berada di rantau atas memuaskan ketaksamaan Y lebih daripada MX tambah C. Semua titik yang berada di rantau bawah memuaskan ketaksamaan Y kurang daripada MX tambah C. Okey, itu dia punya persamaan. Contoh 3. Lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk negatif 1 X 5 masa antara negatif 1 hingga 5. Plotkan titik. Titik ni dia bagi. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. Tentukan sama ada titik yang diplot memenuhi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Y lebih daripada negatif 2X tambah 6 atau Y kurang pada negatif 2X tambah 6. Okay. Ada 3 rantau tu yang ditengok memenuhi yang mana. Jadi, nilai negatif 1 hingga 5 tu, kita cari nilai Y berapa, gantikan dalam persamaan.
Dapat nilai Y ni. Kita gantikan nilai X dalam persamaan ni, dapat nilai Y. Okey. Okey, kita plotkan graf tu. Y negatif 2X tambah 6 tu yang straight ni, yang merah ni. Dan seperti yang kita belajar tadi, yang ni rantau atas, yang ni rantau bawah. Okey, rantau atas dia punya kesamaan tu Y lebih daripada negatif 2X tambah 6. Kalau rantau bawah, Y kurang daripada negatif 2X tambah 6. Garis ni, garis lurus tu Y negatif 2X tambah 6 tu garis lurus tu. Sama garis lurus. Jadi bila kita dah plot 6 titik tu, kita nampak lah dia berada di rantau atas atau rantau bawah. Jadi jawapan dia titik-titik. Okey, 1, 4 dan 4. Negatif 2 memuaskan persamaan Y sama dengan negatif 2 tambah 6. Maksudnya dua titik ni berada di atas garis lurus. Okay. Titik-titik 2, 6. Okay. 4, 3 ni memuaskan kesamaan Y lebih daripada negatif 2 tambah 6. Maksudnya dua titik ni berada pada rantau atas. Titik-titik 0, 1 dengan 1 negatif 2 ni memuaskan kesamaan Y kurang daripada negatif 2 tambah 6. Maksudnya dua titik berada di rantau bawah. Okey. Tengok balik kalau tak apa yang rantau tu tengok balik yang ni. Ha ni. Rantau atas, rantau bawah. Okey. Itulah. Contoh 4. Diberi persamaan linear Y sama dengan negatif 3X tambah 6 tanpa melukis graf garis lurus. Tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan Y sama dengan negatif 3X tambah 6, Y lebih daripada negatif 3X tambah 6 atau Y kurang daripada negatif 3X tambah 6. Okey. Gantikan nilai koordinat dia bagi tu. Setiap koordinat kita gantikan nilai X dengan Y dia. Gantikan nilai X, dapat nilai X dengan Y dia. Okey. Dapat berapa? Okey, gantikan. Gantikan nilai X dapat sama tak dengan nilai Y? Yang ni kalau nilai Y 5, yang ni kalau kita gantikan nilai X tu dengan 2 dapat 0. Jadi 5 lebih pada 0, maka titik 2, 5 memuaskan persamaan Y lebih daripada negatif 3X tambah 6. Macam yang ni Y2, ni kita gantikan X1 dapat 3, jadi 2 kurang pada 3. Jadi persamaan, maka titik 1, 2 ni memuaskan persamaan Y kurang daripada, sebab kita tengok simbol yang ni. Kurang daripada. Jadi persamaan tu pun kita buat Y kurang daripada negatif 3 tambah 6. Okey, sama juga C dengan D. Tengok. Kalau sama, maksudnya Y sama dengan negatif 3 tambah 6. Kalau kita kira Y tu 8, kalau kita masukkan nilai X tu yang D ni 0 dapat 6, jadi 8 lebih pada 6. Jadi titik 08 memuaskan persamaan Y lebih daripada negatif 3 tambah 6. Dia tengok yang tu. Okey. Boleh cuba lagi praktiskan diri 6.1b tu untuk lebih mahir. Seterusnya, bagaimanakah anda menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu kesamaan linear? Okey, cuba tengok. Anda telah mengetahui bahawa jika satu garis lurus yang mewakili persamaan linear Y sama dengan mx tambah c dilukis pada satah kartes, semua titik yang ada pada satah kartes tersebut boleh dikategorikan dalam 3 kumpulan, iaitu titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama dengan mx tambah c. Sama dengan konsep tadi lah. Dia berada pada garis lurus, maksudnya sama dengan. Titik-titik yang terletak di rantau atas garis lurus memuaskan kesamaan Y lebih daripada mx tambah c ke atas. Manakala titik-titik yang terletak di rantau bawah garis lurus memuaskan kesamaan Y kurang daripada mx tambah c, rantau bawah. Bagi garis lurus Y sama dengan H dan X sama dengan K boleh dilukis pada satah kartes dengan keadaan H dan K ialah permalar. Semua titik-titik yang ada pada satah kartes tersebut juga boleh dikategorikan seperti berikut. Okey, cuba tengok. Titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama dengan H.
Okey, kalau berada pada garis lurus. Titik-titik yang terletak di rantau atas garis lurus memuaskan kesamaan Y lebih daripada H. Okey. Titik-titik yang terletak di rantau bawah garis lurus memuaskan kesamaan Y kurang pada H. Macam tu. Okey. Tengok pula yang ni, X sama dengan K. Titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan X sama dengan K kalau titik itu berada pada garis lurus. Titik-titik yang terletak di rantau kanan garis lurus kanan memuaskan kesamaan X lebih daripada K. Titik-titik yang terletak di rantau kiri garis lurus memuaskan kesamaan X kurang pada K. Tengok gambar rajah tu. Okey? Mudah saja nak faham tu. Seterusnya, apakah kaitan antara titik pada satah kertas dengan kesamaan Y lebih daripada MS tambah C, Y kurang daripada MS tambah C, Y lebih besar dan sama dengan MS tambah C dan Y kurang atau sama MS tambah C. Ada tambahan pula kat situ. Okey. Kalau yang ni simbol ni lebih daripada atau kurang daripada. Titik-titik berada di rantau atas atau rantau bawah satu garis lurus. Y sama dengan MS tambah C, kita dah sentuh tadi. Garis lurus dilukis dengan menggunakan garis sempang. Okey, garis sempang. Kalau yang ni pula, okey, simbol macam ni. Titik-titik yang ada pada garis lurus Y sama dengan MS tambah C termasuk dalam kawasan rantau atau rantau atas atau rantau bawah. Maksudnya, dia punya titik tu termasuk sekali rantau atas dan rantau bawah. Garis lurus dilukis dengan menggunakan garis padu. Okey, ni beza dia. Kalau yang simbol atas ni kita gunakan seperti Raja 4 ni. Maksudnya kan garis sempang ni garis putus-putus. Maksudnya titik tu tak termasuk, garisan tu tak termasuk. Manakala yang simbol yang kedua ni sama dengan ni, besar sama dengan, kurang sama dengan ni, Rajah 5. Garis lurus, garis padu tu. Maksud titik tu termasuk sekali rantau atas, rantau bawah. Okey, faham kot perbezaan dia. Okey, tengok contoh 5 tu. Lorikkan rantau yang mewakili kesamaan yang diberikan. Okey. Y lebih daripada 2/3 X tambah 2. Yang ni Y kurang atau sama dengan X tambah 1. Y kurang pada 1. D ni Y lebih besar atau sama negatif 2X tolak 2. X lebih daripada negatif 3. Y lebih daripada negatif 2. Okey, dia punya penyelesaian cuba tengok. Bagi faham, tengok penyelesaian dia. Okey, jadi dia lorikkan rantau atas yang warna kuning tu. Sebab Y lebih daripada rantau atas. Yang ni dia kata cuma garisan dia tu garisan putus-putus lah. Sebab tak termasuk sekali kawasan tu. Maksudnya lebih daripada yang atas saja. Kalau Y kurang daripada X tolak 1. Okey. Rantau yang dibagi tu terlorik dekat bawah. Dan garisan tu garisan padu, garisan lurus. Straight, tebal. Y kurang pada 1. Maksudnya dia lorikkan rantau bawah, garisan tu garisan putus-putus. Okey, garisan sempang. Y lebih besar dan sama negatif 2X tolak 2. Dia ambil sebelah atas ni. Okey, garisan tu garisan padu. X lebih daripada negatif 3. Maksudnya sebelah kanan. Garisan sempang. Maksudnya tak termasuk. Negatif 3 tu tak termasuk. Y lebih daripada negatif 2. Maksudnya atas pada negatif 2. Negatif 2 tak termasuk. Okey, tentulah contoh dia. Tengok lagi contoh 6. Lukis graf dan lorik rantau yang mewakili kesamaan berikut. Jadi kata setiap persamaan, okey, kita letakkan nilai dia, nilai X dan nilai Y dia. Lepas tu kita plotkan graf. Okey, setiap persamaan tu kita ambil dulu persamaan asas dia tu. Okey. Kita ambil dulu persamaan asas yang kata simbol kesamaan tu kita biar dulu. Lepas tu kita lukis dulu garis lurus. Lepas tu kita tengok pula kesamaan. Kecil daripada dan sama. Maksudnya dia ambil rantau bawah. Okey. Macam B ni lebih besar daripada rantau atas. Okey. Tak termasuk
garisan tu. Kalau A tu termasuk dengan garisan, sebab tu garisan tu garisan lurus. C, Y kurang atau sama dengan negatif 2. Ni dia punya persamaan, garis lurus, dilorikkan belah kanan ni, belah atas ni. Okey. Belah atas, belah bawah. Okey, lepas tu garis lurus termasuk dengan negatif 2. Okey, ni yang D. Okey. Kita kena susun dulu persamaan tu, jadikan persamaan baru Y sama dengan X tolak 4. Okey. Dan dilorikkan sebelah bawah ni. Okey, bawah. Okey, sebelah bawah tu tak termasuk dengan garis lurus. Y sama dengan 0. Dengan X sama dengan 4 ni. Okey, cuba tengok. Dia kata X, Y lebih dan sama dengan 0. Okey, baik. Maksudnya 0 pun termasuk, sebab tu garis lurus. Dilorikkan kawasan atas. X kurang pada 4. Maksudnya dilorikkan sebelah kiri. 4 tu tak termasuk dah sebab kurang daripada 4. Okey, untuk konsep dan soalan yang macam ni, awak kena cuba buat praktiskan diri 6.1E tu. Okey. Itu saja untuk hari ni 6.1. Sebelum kita masuk yang lain tu, untuk yang seterusnya tu kita akan masuk pada sesi PDP akan datang lah. Jadi untuk lebih mahir, cikgu nak kamu buat soalan latihan dalam buku modul. Okey. Muka surat 81. Okey. Okey, muka surat 81 tak banyaklah. Hari ni punya topik. Okey, 81, 82, 83 dan juga 84. Okey, untuk topik hari ni. Dan cikgu dah lampirkan sekali skema jawapan tu. Kamu boleh rujuk dekat situ. Pastikan kamu buat tu dapat jawapan tepat seperti skema jawapan yang cikgu berikan. Jadi selamat menjalankan tugas. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Siapa-siapa yang melihat video ini, walaupun di mana-mana saja anda berada, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.